dan saya sepaham saya, anda semakin hari semakin berkurang upaya. Macam mana? Dia semakin lemah. Semakin lemah. Cuma dia punya progres tu cepat atau lambat tu je lah. Nampaknya daripada dulu mula-mula kita jumpa 3 tahun lepas, sampai sekarang nampaknya kemerosotan itu ada ya? Ada bertambah lah. Masa saya jumpa Isma di Jalan Torazak yang Isma ada buka. Masa tu saya masih boleh naik kereta, saya boleh memandu lagi. Pakai kursi roda, tapi selepas tu dia dah tak boleh dah. Tak boleh Tapi itulah susunan Allah cantik. Bila saya pun kahwin awal, bila anak pun besar, anak dah boleh memandu, saya pun dah tak larat nak memandu kan. Sekarang anak memandu sekarang anak saya yang sulung tu memang dia dia apa-apa hal dia akan memandukan saya balik kampung apa semua dia. Dia akan ambil alih lah. Itu Tuhan punya kerja lah, susunan Allah untuk hidup. Yelah. Kan? Yelah, susunan Allah, ya Allah. Kerja Isma. Okey, terima kasih banyak Cik Umar. Terima kasih jadi pemanggil yang pertama. Terima kasih Cik Isma datang rumah hantar. No problem, tak apa. Itu biasa-biasa. Nanti kita no problem. Nanti kita jumpa lagi lah minum-minum teh, okey? Di kampung bagi ayah. Insya-Allah. Jaga diri baik-baik ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih saudara. Banyak lagi tidak terungkai daripada perbualan yang 14 minit ini saudara. Terima kasih pemanggil yang pertama. Itu cerita tentang dia seorang ayah yang melihat dia bukan diri dia sebenarnya untuk menjadi pencerita yang baik pada saya lah. Dia adalah bukan cerita tentang diri dia yang berkorban. Bukan. Pencerita yang baik adalah pada saya adalah orang yang menyaksikan, melihat, bersaksikan. Dia tahu cerita tu dan dia faham maksud korban dalam cerita kita. Contohnya macam Cik Umar tadi saudara. Terima kasih Cik Umar Terima kasih banyak-banyak. Sangat menepati. Dia melihat bagaimana bukan dia yang berkorban. Anak-anak dia yang berkorban. Dahsyat anak-anak dia yang sabar, yang berkorban untuk ayah dia. Tapi peristiwa ini baru jugalah. Sebab dulu ayahnya yang berkorban untuk anaknya. Sekarang dunia dah bertukar saudara. Kalau pengajaran itu tidak ada, maka tidak berputarlah, tidak tertumpah kasih sayang seorang bapa kepada anak. Anak yang tidak mempunyai kasih sayang tidak mampu menjaga bapa dia. Jaga diri dia pun kadang-kadang tak tahu lagi. Dia nak jaga bapa dia punya FM. Ya Alhamdulillah. Tiba-tiba unta ini berhenti di suatu lembah yang dipanggil sebagai Lembah Bakah, yang nantinya akan dibina Kaabah Al-Musharrafah di situ, yang nantinya tempat ini hari ini dikenali sebagai kota Makkah Al-Mukarramah. Walaupun hari ini dikenali sebagai kota Makkah, tapi waktu Nabi Ibrahim nak meninggalkan Hajar dan Ismail, ia bukan sebuah kota yang terkenal, malah bukan sebuah kampung pun. Ia adalah padang pasir yang tandus. Ia adalah padang pasir yang gersang. Tiba-tiba unta Nabi Ibrahim berhenti di situ. Tempat yang tak ada manusia seorang pun, tidak ada binatang seekor pun, tidak ada pokok sebatang pun, sungai yang mengalir pun tak ada, mata air pun tak ada. Celah-celah air pula hantu pun tak ada. Hantu pun tak ada. Punya kosongnya tempat itu. Tiba-tiba tempat itulah yang dipilih oleh Allah melalui pergerakan unta ini untuk menjadi tempat Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya dan anaknya Hajar dengan bekalan makanan yang sudah semakin sedikit. Kalau kita
tentu kita tak jadi nak tinggalkan anak bini kita di tempat yang seperti itu. Tetapi Nabi Ibrahim di atas dasar nak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dia nak tinggalkan juga. Inilah kelebihan Nabi Ibrahim. Dia tak peduli. Orang nak kata dia suami gila, suami dah tak betul otak akal fikiran, dia tak peduli. Perintah Allah tak boleh diukur dengan logik. Dan isteri mana, ibu mana dan perempuan mana yang tidak cemas nak ditinggalkan di tempat seperti itu. Hajar sebagai seorang perempuan, isteri dan ibu tentu merasa sedih dan cemas. Oleh kerana itu tuan-tuan, dia pegang baju Nabi Ibrahim kuat-kuat. Dia merintih dan menangis. Merintih dan menangis, merayu simpati seorang suami, merayu simpati seorang ayah, merayu simpati seorang manusia, supaya janganlah dia dan anaknya ditinggalkan di tempat yang sebegitu rupa. Merintih Nabi Siti Hajar. Saya gambarkan, walaupun riwayat tak detail, tapi saya gambarkan, boleh jadi maknanya Nabi Ibrahim dah naik unta nak bertolak balik. Jadi Hajar ni dia pegang jubah Nabi Ibrahim tu. Dia pegang, dia gayut jubah Nabi Ibrahim untuk menghalang Nabi Ibrahim pergi. Takkanlah Nabi Ibrahim nak tolak dengan kasar Hajar kan? Takkan dia nak tolak kepala Hajar. Tidak begitu, walaupun dia nak patuh perintah Allah, tentu dia tidak akan lakukan dengan cara seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tuan-tuan? Ialah dia cuba memujuk Hajar dengan perkataannya. Dia kata kepada Hajar, wahai isteriku, bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintahkan aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat sunyi ini. Maknanya Nabi Ibrahim menerangkan kepada Hajar, kalau ikut ke hati aku sebagai suami, tak sah sebagai suami, sebagai bapa lagi, dan sebenarnya sebagai manusia pun cukup untuk tidak menjadikan aku sanggup meninggalkan kamu berdua di sini. Tetapi sedarlah wahai isteriku Hajar, ini perintah Allah. Ini masalah dia. Masalah dia meninggalkan kamu di tempat serupa ini adalah perintah Allah. Aku tak dapat nak lawan perintah Allah. Oleh kerana itu, aku yakin dengan Allah. Walaupun logik pemikiran aku mengatakan kamu berdua akan mati kering di tempat seperti ini, tetapi oleh kerana Allah yang memerintahkan aku tinggalkan kamu berdua di sini, aku yakin wahai Hajar, aku yakin kepada Tuhanku itu. Dialah akan beri kamu makan minum, dialah akan melindungi kamu, menemani kamu di tempat yang sunyi ini. Oleh kerana itu, kamu wahai isteriku, yakinlah kepada Allah sebagaimana aku juga yakin kepada Allah. Nabi Ibrahim mahu Hajar meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim berjaya tuan-tuan. Berjaya Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim tak perlukan rantai emas, gelang tangan, cincin belian. Kita kalau nak pujuk ini kena guna tu semua tu. Cincin, intan belian, gelang rantai emas, baru boleh pujuk. Kalau tidak, tak terpujuk. Tapi Nabi Ibrahim cukup. Isteri yang salihah, isteri yang mukminah, isteri yang bertakwa kepada Allah, cukup dengan nama Allah dipujuk. Isteri yang beriman, dia tak perlu gelang tangan, rantai emas, rantai tengkuk, intan, cincin belian, tak perlu. Isteri yang beriman cukup dengan nama Allah untuk membuatkan dia rasa akur dan pasrah dengan perintah Allah. Nabi Ibrahim berjaya tuan-tuan. Kerana bila saja Siti Hajar mendengar kata-kata Ibrahim, dia terus melepaskan genggaman dia. Yang sedari tadi dia memegang jubah Nabi Ibrahim, tidak mahu melepaskan Nabi Ibrahim pergi. Tetapi dengan kata-kata Nabi Ibrahim yang mengingatkan dia bahawa ini perintah Allah, ini kemahuan Allah, Hajar melepaskan genggamannya. Seolah-olah dia berkata kepada suaminya itu, pergilah bang,
pergilah. Walaupun aku masih bersedih, berduka, berat hati dan takut dan cemas, tapi aku pasrah jika sekiranya ia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedua-dua suami isteri ini mengajar kita, tuan-tuan, bagaimana kita kena redha, qanaah dan pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kedua suami isteri ini ditakdirkan berpisah oleh Allah, redha. Nabi Ibrahim walaupun ditakdirkan berpisah, redha. Hajar ditakdirkan berpisah oleh Allah dengan suami, redha. Sebab apa? Allah Ta'ala yang takdirkan. Sebab itu maknanya kalau suami kematian isteri yang disayangi, redha, Allah yang takdirkan. Kalau isteri kematian suami yang disayangi, redha, kerana Allah takdirkan. Saya kalau dekat surau lain, saya tanya satu soalan pada audiens yang termasuk muslimat, tapi muslimat di sini ditutup langsir, tak dapat tanyalah. Mula-mula saya nak tanya muslimin dulu, dengan mengambil pelajaran daripada peristiwa ini. Kalau takdir Allah pisahkan kita dengan isteri kita, misal kata meninggal dunia dulu, redha tak? Redha. Apa saya redha? Okay. Isteri pula nak tanya, kalau sekiranya suami meninggal dulu, redha tak? Redha. Apa kena jawab? Sebab apa penting ni? Kalau suami kita ditakdirkan berpisah oleh Allah dengan suami, dengan cara suami meninggal dunia, redha tak? Redha. Redha Kalau ditakdirkan suami kita kahwin satu lagi, redha tak? Itu yang kena tanya tu, Ustaz. Itu slow sikit, Ustaz suruh slow. Bahaya pengurusi suruh slow, tidak kena pecat nanti. Itu dia. Jadi orang perempuan ni, dalam bab meninggal tu dia redha. Kalau tak di suami meninggal tu redha. Tapi dalam bab suami kahwin lain, ya Allah Akbar, dia slow sikit. Betul. Astagfirullah. Ini dia. Panel, dua orang panel suruh saya slow sikit dalam bab-bab seperti ini. Jadi insyaAllah saya mematuhi inilah, tuan-tuan. Jadi maknanya, kita balik pada cerita ni, bagaimana kedua suami isteri ini mengajar kita kena redha dengan perintah Allah. Jika kita ditakdirkan dengan apa bentuk sekalipun, mereka ditakdirkan berpisah oleh Allah, mereka redha. Nabi Ibrahim redha, Hajar redha,